Okey, tajuk seterusnya 1.53. Mengenal pasti nilai bagi pemboleh ubah pada bahagian tertentu atau cara. Satu 1.53. Mengenal pasti nilai bagi pemboleh ubah pada bahagian tertentu atau cara. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah? Jadi pemboleh ubah ni kita gunakan untuk menyimpan data input dan data output. Okey? Salin lah ni, salin. Salin. Di pemboleh ubah kita gunakan untuk menyimpan data input dan output. Data ini disimpan dalam storan komputer. Soalan boleh tanya, apa yang dimasukkan dengan pemboleh ubah? Ingat selalulah. Jadi pemboleh ubah kita gunakan untuk menyimpan data input dan juga data output. Dua-dua dia simpan. Pemboleh ubah ini digunakan sebagai pemudah cara. Yang keduanya digunakan sebagai pemudah cara bagi komputer untuk menerima, menghantar, memproses dan menyebabkan operasi terhadap sesuatu input. Ini juga pemboleh ubah. Kita gunakan juga sebagai pemudah cara. Komputer nak proses, nak menerima, nak menghantar dan mengeluarkan output. Jadi kita akan gunakan pemboleh ubah sebagai kita nak kenal pasti nilai pemboleh ubah digunakan dalam jadual pemboleh ubah. Jadi nanti kita akan gunakan jadual pemboleh ubah. Kita akan gunakan jadual pemboleh ubah untuk kita mengenal pasti nilai pemboleh ubah. Okay, tengok Ini jadual ni kita akan guna nanti. Soalan dia akan dibagi segmen kod dan awak kena buat jadual pemboleh ubah. Jadi dalam jadual pemboleh ubah ni dia ada item pemboleh ubah, dia ada nilai. Lepas tu dia ada input dan output. Awak kena isilah apa input dia, apa output dia. Ini dipanggil jadual pemboleh ubah. Okey, kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Contoh 1. Ahmad telah menulis atau cara bagi mengira luas bulatan dengan memasukkan nilai 5 sebagai nilai jejari dan formula pi j kuasa 2. Nyatakan pemboleh ubah input dan output bagi atur cara luas bulatan yang telah ditulis oleh Ahmad dengan menggunakan jadual pemboleh ubah. Jadi periksa nanti dalam soalan dibagi segmen kod. Lepas tu dibagi jadual pemboleh ubah. Cuba awak buat. Cuba tulis. Pemboleh ubah, item pemboleh ubah apa dia? Input. Jejari. Output dia apa dia? Luas bulatan. Untuk nilai data pemboleh ubah, input dia 5. Output dia 55. 78.55. Okay, nampak dah ni? Tulis dalam buku. Tulis. Nanti awak kena buat ni 4 markah lah. Input 1 markah, output 1 markah bagi item pemboleh ubah. Nilai input 1 markah, output 1 markah. Jadi 4 markah. Untuk soalan ni 4 markah. Banyak tu. 4 markah. Cuba buat dulu. Jadual pemboleh ubah ini. Cuba buat. Dan tulis jawapan dia. Kita compare nanti. Betul tak awak buat? Kita tengok jawapan dia. Penyelesaian. Ini jawapan dia.
Betul tak awak buat? Kalau input dia tadi kan jejari, output dia ialah luas belakang kan? Salah. Integer tu itu data. Nilai 5, output dia 78.55. Boleh faham ah? Okey, tengok contoh 2. Balik nanti salin. Contoh 2. Azliza dan dua orang rakannya ingin membeli tiket menaiki bas daripada Melaka ke Johor menggunakan mesin tiket di stesen bas Melaka. Harga perjalanan bagi seorang penumpang ialah RM45. Nyatakan pembeli ubah input dan output bagi pembelian tiket bas di mesin tiket. Okey. Berikut ialah satu cara digunakan untuk menghitung jumlah harga tiket yang perlu dibayar oleh Azliza dan dua orang rakannya. Cuba buat jadual pembeli ubah tu. Nyatakan dia punya pembeli ubah dan juga nilai. Input dan output. Buat jadual tadi sebelum ni. Jadual ni. Buat jadual pembeli ubah. Dia ada pembeli ubah, input output, dia ada item pembeli ubah dan juga dia ada nilai. Okay, cuba buat. Kita tengok jawapan dia. Jadi dia ada dua input untuk pembeli ubah iaitu bilangan tiket dan juga harga tiket. Dan untuk output dia ialah jumlah tiket. Jumlah harga. Okay, itu untuk pembeli ubah, item pembeli ubah. Nilai. Siapa nak buat nilai? Naim pergi buat nilai. Nilai untuk bilangan tiket dan harga tiket dan jumlah harga. So nilai tu ada dua lah. Sebabnya item dia ada dua. Tengok jawapan dia. Yang buat ni, nilai pembeli ubah ni. Jawapan dia. Okey. Boleh? Dekat. Apa dah orok lain ni? Tengok jawapan dia.